Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-tahirin wa ashabihi al-kiram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Pertama sekali nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Radina billahi rabba, kami semua rida Allah Tuhan kami. Wa bil islam dina, kami semua rida Islam cara hidup kami. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, dan kami semua rida bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Kasih pada pengurusi majlis yang berusaha mengurusi Masjid Khalifah serta jawatan kuasa, Tuan Imam, para bilal, seterusnya muslimin dan muslimat. Moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia yang kita duduk hari ini sehingga ke pagi ni, pagi yang tuan-tuan tengok ni lah, yang ni adalah dunia tempat singgah. Kita akan meneruskan perjalanan. Tiap-tiap bulan kita tengok orang mati. Orang mati. Orang mati, tuan-tuan, Allah nak bagi tahu mati ini adalah bukti bahawa kamu tak kekal di dunia ni. Pasal tak tuan? Bila satu orang mati, dia tak duduk dalam rumah tu. Jasad ni orang simpan bawah tanah. Kemudian mana dia pergi? Allah nak bagi tahu bumi ini bukan destinasi terakhir. Kita akan pergi. Selepas manusia mati, dia tak pergi akhirat, dia pergi ke alam yang keempat, iaitu alam barzakh. Semua sekali 5 alam. Alam ruh lepas dah, alam rahim, alam dunia sekarang ini, barzakh, akhirat. Alam ruh ini satu ketika dulu
Allah telah pun menciptakan semua roh, bermula daripada Nabi Adam, roh Nabi Adam, sampailah roh manusia terakhir di atas bumi ini. Dah pernah duduk di satu tempat. Roh saya, roh tuan-tuan, roh Fir'aun, roh Zulkarnain, roh Nabi Yusuf, roh Nabi, semua duduk satu tempat. Kemudian Allah bertanyakan soalan, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan dan menciptakan kalian? Kita semua jawab bala, bahkan kamu adalah Tuhan kami. Kemudian alam rahim, kemudian alam bumi yang kita duduk sampai pagi ini, berbaki lagi dua. Tak habis tuan. Ini bukan takhir. Pencen bukan bermaksud menghabiskan seluruh kehidupan. Pencen bermaksud dekat dengan kehidupan sebenar. Dekat dengan kehidupan sebenar, iaitu barzakh dan akhirat. Pergi ke alam barzakh. Alam barzakh belum akhirat. Ramai orang ingat barzakh tu akhirat. Belum. Barzakh tempat lain. Mahsyar, syurga, neraka di alam lain. Berbeza. Sebab tu barzakh ialah pintu ke akhirat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak alam yang terakhir, bila Allah arahkan malaikat Israfil tiup sangkakala yang kedua. Pertama berlaku kiamat. Tiup sangkakala yang kedua, kita semua bangun. Semua yang ada, bangsa yang pernah bernyawa. 5. Manusia, malaikat, jin, syaitan, binatang. Bila malaikat Israfil tiup sangkakala tu, 5 bangsa ini bangun serentak. Selama ni kita ingat yang bangun nanti di mahsyar siapa? Manusia. Bukan. 5 makhluk. Kenapa 5 makhluk ini bangkit? Kerana kesemuanya mati selepas tiupan sangkakala pertama. Ramai tak perasan, bila malaikat Israfil tiup sangkakala pertama tu, antara yang mati kesemuanya malaikat. Kita duk bayang malaikat hidup selepas sangkakala, tidak. Fa idza nufikha fis sur, dan tatkala ditiupkan sangkakala, kata Allah dalam Al-Quran, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard, semua mati. Seluruh makhluk di 7 petala langit dan seluruh makhluk bumi. Ni tajuk syurga ni, pagi ni tajuk syurga. Ni saya nak pergi ke arah tu, supaya saya dan kita semua nampak perjalanan kita. Maka bangkitlah. Kalau macam tu ramailah ustaz yang bangun di padang mahsyar. Bukan ramai, maha ramai. Sangat banyak. Tuan-tuan bayangkan, hari ini 2017 ada 7 bilion manusia. Manusia sahaja 2017 ada 7 bilion. Tuan-tuan bayangkan 7 bilion ni berdiri di satu padang. Satu negeri Terengganu tak muat tuan. Kalau berdiri saja tak muat 7 bilion ni. Luasnya padang itu, iaitulah mahsyar. Satu semenanjung berdiri 7 bilion, berdiri tuan-tuan 7 bilion. Kita hari ni 30 juta baru di Malaysia ni, di semenanjung ni. Di Malaysia baru 30 juta. 1 bilion ada 1000 juta. Kalau 7,000 juta berdiri di semenanjung, tak payah buat rumah, berdiri je. Sesak semenanjung. Mahsyar bukan
2017 punya orang. Mahsyar ni semua manusia daripada Adam sampai habis. Ramailah ustaz. Ya. Sehingga Nabi sebut, bila semua sampai di mahsyar, tidak ada ruang untuk berganjak ke depan atau ke belakang. Hanya tempat untuk meletakkan kaki kanan dan kiri kalian sahaja. Macam mana tuan? 50,000 tahun. $50,000 tahun. Inilah cerita akhirat. Yang dulu waktu Nabi hidup, di mana sahaja Nabi duduk, Nabi cerita akhirat. Nabi akan sebut akhirat. Sahabat dia melepak di tepi jalan pun, sahabat melepak di tepi jalan, bila Nabi kata, apa yang kamu semua bincangkan? Kami bincang tentang syurga dan neraka ya Rasulullah. Tak ada kerja lain ke sahabat? Syurga, neraka, akhirat. Jawapannya tuan-tuan, kerana kehidupan di sana lama. Dunia berapa tuan-tuan? Dunia 60 kemudian habis. Akhirat, mahsyar sahaja 50,000 tahun. Mahsyar sahaja. Kemudian semua orang dah sampai di mahsyar. Ini nak masuk syurga ni. Bila sampai di mahsyar, semua orang berdiri. Kemudian Allah SWT memanggil untuk mula ditimbang amalan kita. Nabi sebut, Al-mizanu haq. Sesungguhnya penimbangan itu benar, sama ada kalian percaya ataupun tidak percaya. Al-jannatu haq. Syurga itu benar, sama ada kalian percaya ataupun tidak percaya. Wan naru haq. Neraka itu benar, sama ada kalian percaya ataupun tidak percaya. Was-siratu haq. Nabi kata, dan titi yang akan kalian lintas itu adalah benar, sama ada kalian percaya ataupun tidak percaya. Bila saya dan kita semua sampai di mahsyar tuan-tuan, kita melihat ketika itu pilihan hanya tinggal dua. Hari ni duduk di dunia, kita nak kerja, ada berapa pilihan? Ada 1000 pilihan. Nak kerja apa silakan. Kita hidup di bumi, kita nak duduk dan tinggal di mana? Ada berapa pilihan? Ada 1000 pilihan. Tinggallah di mana-mana pun. Nak duduk luar negara, duduk lama sikit, dapat apa nama ni, warga negara. Kita nak duduk dengan kumpulan apa di dunia ni? Ratusan pilihan. Nak duduk dengan A, nak duduk dengan parti B, nak duduk dengan kumpulan zikir saja, nak duduk macam-macam. Bila sampai di hadapan Allah di padang mahsyar, kita tengok jalan ada dua, kanan, kiri. Tinggal dua aja. Siapapun kamu, pekerjaan apapun kamu, di mana pun kamu tinggal, apapun keputusan yang kamu buat, dengan siapapun kamu kawan, apapun yang kamu makan, kamu ada ahli syurga ataupun ahli neraka. Dua pilihan. Kenapa tak banyak macam di dunia? Nabi nak bagi tahu, kita ni kalau berselisih dengan saudara se-Islam yang lain, jangan sampai kafirkan dia. Belum tentu kita benar. Sebab kumpulan di akhirat esok tinggal dua kumpulan saja. Sama ada menjadi warga negara syurga ataupun jadi warga negara neraka. Negara tinggal dua saja. Pasport ada dua saja. Satu pasport warna hijau, ahli syurga. Satu pasport lagi berwarna hitam, ahli neraka.
Adakah pilihan ketiga Allah buat? Pilihan ketiga pun tak ada. Dia tak ada, tak apalah ya Allah, tak masuk syurga pun tak apa, dah perangai tak elok, neraka pun tak mau masuk, nak duduk tengah-tengah sapu sampah depan pintu syurga. Tak ada. Sama ada kamu benar-benar beriman dengan Allah, benar-benar berkorban keseluruhan kehidupan ini untuk Allah dan agama Allah, kemudian kamu masuk syurga, ataupun kamu terus kufur dengan Allah secara terang-terangan, ataupun Islam tetapi membenci Islam tapi dia yang melewatkan proses kemenangan Islam. Yang tu ahli neraka juga. Tengah tak ada. Subhanallah. Ada, saya nak sebut secara ringkas pada pagi ini tentang kumpulan yang masuk syurga. Yang tu dia panjang sikit tapi saya ringkaskan. Antara kumpulan yang, jenis kumpulan yang masuk syurga di mahsyar nanti, saya sebut 3-4 jenis lah pagi ni. Kumpulan pertama, dia dipanggil oleh Allah datang ke depan. Tak ada ke malaikat yang jadi perantaraan? Tiada. Nabi sebut, apabila kalian dipanggil nama di padang mahsyar, laisa bainaka wa bainallahi turjuman, tidak akan ada di antara kalian dengan Allah perantaraan. Diadili direct dengan Allah. Lagi takut direct dengan Tuhan dan Tuan kita yang maha mencipta dan mengetahui setiap gerak kerja kita. Allah panggil. Lelaki pertama dalam alam ni akan dipanggil, namanya Nuh alaihissalam. Nabi Nuh dipanggil. Tuan-tuan mungkin terfikir, takkan Rasul dipanggil? Ya, falanas'alanna alladhina ursila ilaihim walanas'alanna al-mursalin. Ayat Quran. Kami akan menyoal, menyelidik, menimbang apa yang dikerjakan oleh para rasul dan umat mereka. So rasul pun kena panggil? Ya. Termasuk ulul azmi? Ya. Allahu Akbar. Kita lagi tak lepas tuan. Rasul kena panggil. Lalu Allah panggil Nuh. Selesai, ahli syurga lah para rasul. Selesai. Mereka yang dipanggil setelah ditimbang amal baik banyak, kemudian diberikan buku amalan dengan tangan kanan. Maksudnya tangan kanan dia yang angkat. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Kan surah Muqaddam tu, orang Kedah panggil surah Muqaddam, juzuk 30, juzuk Ammah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Buku tangan kanan dia terangkat macam tu. Dia akan mengambil lembaran seperti ini. Di dalam lembaran itu tertulis sama ada dia ahli neraka ataupun ahli syurga. Keputusan. Bila dapat keputusan, tangan kanan yang ambil, orang itu akan dimudahkan oleh Allah. Penimbangan dia dimudahkan. Ayat yang saya baca tadi, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, dengan perhitungan yang mudah. Mudah saja. Maksudnya bila Allah panggil dia, bagi buku amalan dia, ditimbang setiap saat kehidupan dia, lepas sampai habis. Umur dia 64, 69, 73, habis, selesai.
Setelah dia tahu bahawa dia ahli syurga, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Tuan-tuan tahu apa maksud ayat tu? Dia pun pergi dan mendapatkan ahli keluarganya yang lain dalam keadaan penuh kegembiraan. Maksudnya apa? Ayah dia ahli syurga juga. Tuan-tuan, satu keputusan yang tidak ada lagi alam selepas itu, penentuan ketika itu sama ada ahli syurga yang bahagia selama-lamanya ataupun ahli neraka yang akan dibakar 24 jam. Bila dapat keputusan ahli syurga, seronok tak tuan-tuan? Tengok anak kita pun alung dapat buku tangan kanan, ya, berpelukan dua-dua beranak tu di situ. Lalu nampak ibu, nampak ayah, ibu tak datang sebelah sini, ibu pergi sebelah sana. Kenapa sebelah sana? Ahli neraka. Kita ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah, satu maklumat. Di alam akhirat nanti, maklumat yang ada dalam tubuh badan kita adalah seperti mana seperti tuan-tuan pada pagi ni. Tuan-tuan faham tak? Maklumat kita, keadaan diri kita, memori kita, ingatan kita di alam akhirat adalah seperti mana tuan-tuan pagi ni ataupun pada hari kematian. Maksudnya yang mudah faham macam inilah. Apa sahaja yang tuan-tuan faham, tuan-tuan hafal, tuan-tuan miliki ilmu atas muka bumi ini, ilmu itu, kefahaman itu, kemahiran itu, ni saya sebut, kemahiran itu bawa sampai dalam syurga. Dalam syurga ada para petani. Dalam syurga, dia dulu petani, buat bendang. Sama ke? Sini panggil bendang ke? Sawah. Bendang orang Kedah. Buat sawah ataupun kelapa sawit. Bila duduk dalam syurga, dia minta kepada Allah, ya Allah, izinkan aku nak bercucuk tanam. Lalu Allah kata kepada ahli syurga yang dulu di dunia ini petani, alasta fi ma syi't, bukankah kamu sekarang boleh dapatkan serta merta sekelip mata apa sahaja yang kamu nak? Pakaian mewah sekelip mata, makanan mewah sekelip mata, kenderaan mewah sekelip mata, sakit, sihat yang tidak pernah sakit. Kenapa kamu nak bercucuk tanam? Ya Allah, rindu nak bercucuk tanam. Dulu 45 tahun ya Allah bercucuk tanam. Kata Rasulullah, hadis ni sahih. Nabi pun berkata, Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan dia untuk bercucuk tanam. Ketika dia melemparkan benih itu ke tanah syurga, maka benih itu terus tumbuh ketika itu juga dan terus membesar. Tuan-tuan, petani ini dia suka tanam, terus tumbuh ke tanam, tunggu 3 bulan. Tanam terus naik. Itu yang petani suka. Yang begitulah yang akan diberikan oleh Allah dalam syurga. Subhanallah. Subhanallah. Tuan-tuan, inilah kehidupan sebenar. Tu saya bawa masuk ke tuan-tuan sikit tu tadi tu. Ni kita duduk di pintu syurga ni, tak masuk ke, baru duduk di tempat timbang. Tuan, tadi kita masuk sikit dalam syurga. Tengok satu keadaan. Satu, mereka yang masuk syurga apabila mendapat buku di tangan kanan. Setiap kita ada buku. Sekarang buku itu sedang ditulis dan dibuka. Lebar buku itu. Kata Nabi, panjang buku itu sejauh mata memandang. Tuan-tuan berdiri atas muka bumi Allah, di atas satu tanah yang luas, buku tulisan amalan kita kalau dibentangkan sejauh mata memandang, 70 keping. Banyak ditulis, setiap perkara ditulis. Bila satu orang mati, buku itu akan digulung. Bila satu orang mati,
buku amalannya digulung. Dan ketika orang itu dipanggil di mahsyar satu hari nanti, satu hari nanti, wa idzas suhufu nusyirat. Ini ayat dia. Allah sebutlah Al-Quran, buku itu akan dibentangkan kembali, buka. Nusyirat ni dibuka gulungan dia, buka. Kertas gulung. Ini kecil je. Buku amalan tu lebar dan panjang dia sejauh mata memandang. Apabila satu orang dipanggil nama dia, buku tu dibuka. Wa idzas suhufu nusyirat. Ketika itu baru buka. Kumpulan kedua, masuk syurga. Ini saya nak cerita tuan-tuan benda yang kita akan tengok di mahsyar dengan izin Allah. Kumpulan kedua masuk syurga, dan mereka adalah kumpulan termulia di padang mahsyar. Cara mereka masuk syurga lebih hebat daripada cara para nabi dan rasul. Ada ke ustaz? Dari segi umumnya nabi dan rasul paling hebat. Tetapi bila Rasulullah khususkan, kata Nabi, ada satu kumpulan di kalangan umat aku masuk syurga mereka lebih hebat daripada para nabi dan rasul. Ini saya nak sebut kat tuan-tuan cara yang kedua. Apa? Iaitu satu kumpulan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil di padang mahsyar, lalu berkumpul. Bukan untuk ditimbang, dipanggil, tampil ke hadapan dan terus dipersilakan masuk ke dalam syurga. Subhanallah. Kumpulan mana ni ustaz? Allahu Akbar. Tuan-tuan tak mau berdoa nak masuk kumpulan ni. Hadis ni Nabi cerita kepada para sahabat macam ni lah. Nabi kata ada satu kumpulan di kalangan umat aku masuk syurga, buku amalan tak buka. Buku amalan tidak dibuka, tidak ditimbang amalan dia, dan tidak diazab walaupun sesaat. Terus masuk syurga. Satu sahabat nama Ukashah ibn Mihsan. Sahabat nama Ukashah, dia boleh sebut dua, Ukashah ataupun Ukashah, dua sebutan. Kalau nak namakan anak sahabat lelaki, Ukashah, bagus nama tu, bukan Akashah. Akashah salah sebutan, Ukashah. Tuan-tuan, bila Nabi cerita kumpulan ini, kumpulan yang dahsyat ini, sahabat ini dia bangun, dia angkat tangan, dia kata, ya Rasulullah, doakanlah aku di kalangan kumpulan itu. Nabi kata, anta minhum, ya wahai Ukashah, kamu salah seorang daripada kumpulan itu. Tuan-tuan, kita masih hidup, alhamdulillah. Berdoalah hari-hari, ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus dalam keadaan tidak ditimbang dan tidak diazab. Ini kumpulan kedua. Kumpulan yang ketiga masuk syurga. Ini saya cerita masuk syurga sebab cerita syurga. Yang neraka tak cerita, jadi panjang. Ini pun kan, tak apalah, kita ringkaskan. Kumpulan ketiga namanya dipanggil, ditimbang. Bila timbang, akhir sekali habis timbang, 64 tahun hidup, 67 tahun, sama amalan dia macam ni. Alat penimbang itu ada dua tempat, untuk mengisi amal baik, untuk mengisi maksiat. Bila letak solat, dia jadi pahala, dan pahala itu dilihat dengan mata kasar kita. Dilihat tuan, dilihat dengan mata ni, pahala. Hari ni kita solat, tadi sembahyang sunat subuh, Allah SWT kata, aku berikan kepada orang yang solat sunat subuh pahala yang lebih berharga daripada dunia dan seluruh isinya.
2 rakaat. Solat sunat subuh, pahala yang lebih besar daripada dunia dan isinya. Tak nampak pun. Di mahsyar nanti kita nampak. Dan setiap kali solat jangan tinggal subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Buat. Nabi kata diampunkan semua dosa kecilnya walaupun sebanyak buih di lautan. Kalau imam tak buat pun kita buat. Tapi tak nampak. Pahala dan dosa ini akan kelihatan dan akan keciuman ketika mana di padang mahsyar. Waktu ditimbang, nampak pahala banyak. Nampak satu belah lagi, satu pihak lagi, nampak dosa. Nampak banyak, nampak dengan mata kita. Dan seandainya Allah buka hijab bau dosa di atas muka bumi ini, nescaya tidak ada Muslim yang akan duduk di sebelah Muslim yang lain. Sebab apa tuan? Busuknya dosa. Dia akan keciuman dan dia akan dilihat di padang mahsyar. Nampak? Subhanallah. Kemudian lelaki ni, kumpulan ketiga ni macam ni. Pahala dan dosa dia sama banyak, sama berat. Dia tak macam ni, dia tak macam ni. Ada orang macam tu, dosa dia, ada orang pahala dia macam tu, dosa dia bawah ni macam tu. Dan ada orang sama macam tu. Yang ni dia dapat syafaat. Nabi bagi syafaat. Selesai. Dan ada lagi banyak kumpulan lain. Saya tak mau cerita panjang. Kita nak masuk syurga. Nak pergi tengok dalam syurga. Apa yang ada dalam syurga. Selepas ditimbang, kita tak masuk syurga lagi. Dia punya pot dia punya peringkat dia. Selepas ditimbang seorang, ke mana mereka pergi? Mereka akan pergi ke satu tempat yang seringkali Rasulullah SAW sebut kepada para sahabat. Apabila sebahagian para sahabat menerima musibah daripada Allah, apabila sahabat radhiyallahu anhum menghadapi ujian besar daripada Allah, apabila Nabi SAW memberikan satu peringatan seolah-olah hari terakhir Nabi dengan para sahabat, Nabi akan sebut kepada para sahabat, sabarlah kalian sehingga kalian bertemu dengan aku di telaga nanti. Tuan-tuan, telaga ni di mana? Kedudukan dia bila? Jawapan dia, telaga ini ialah selepas manusia di mahsyar berdiri lebih dari puluhan ribu tahun, kemudian menunggu giliran untuk ditimbang seorang demi seorang. Setelah sebahagian daripada mereka berlubang-lubang perut dan leher mereka kerana lamanya, kerana dahaganya berada di mahsyar dengan begitu panjang, tidak bercakap, tidak senyum, tidak duduk dan tidak berehat. Bila dah dapat buku, tuan-tuan, pergi ke Telaga Kautsar, ataupun dalam hadis yang sahih sebutannya Telaga Rasulullah, Haudun Nabi, Telaga Nabi. Haudun Nabi, Telaga Nabi, itu sebutan yang sahih. Bila sampai di situ, tuan-tuan, barulah semua duduk di situ untuk rehat. Bila sampai di situ, barulah mereka-mereka yang dapat buku dengan tangan kanan ni mengukirkan senyuman, baru senyum. Apabila sampai di situ, barulah orang yang ada di sekeliling Telaga Nabi itu bercakap di antara satu sama lain, baru sembang. Ish, letih, oh panjang. Waktu tu tunggu apa, tuan-tuan? Waktu itulah Nabi SAW menyambut kita semua dengan air daripada telaga Nabi. Saya tak mau cerita Telaga Kautsar tu, panjang pula kan cerita tu. Datang tamu seorang, lambatlah tuan-tuan, habis seorang. Setelah selesai, barulah proses dan peringkat seterusnya meniti titian sirat. Meja ni mahsyar, saya ibaratkan ni mahsyar. Hujung sana syurga,
Titi daripada sini, daripada tanah mahsyar ni, titi sampai ke hujung sana, bawah itu kesemuanya neraka Jahannam. Bawah neraka Jahannam dia bergaung. Tuan-tuan nak tahu kedalaman neraka ni dalam bagaimana? Saya sebut satu hadis saja. Pada zaman Rasulullah dengan para sahabat, kedengaran satu dentuman yang kuat. Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, apakah bunyi yang kuat tersebut?" Nabi pun jawab, "Sebuah batu besar yang dilontarkan oleh malaikat daripada tebing neraka dan baru tadi jatuh ke bawah." Dia ke dalam tuan, dia ke dalam. Dalam tu bukan 10 kilometer. Nabi kata batu tu dulu dibuang dari atas daripada tebing neraka dan baru tadi sampai di bawah, di lantai neraka. Luas neraka, sangat luas. Sebab penghuni neraka Allah besarkan tubuh badannya. Gigi ahli neraka sama tinggi dengan penghuni syurga. Baru giginya saja. Itu cerita neraka kan? Itu cerita neraka. Pagi ni kita nak cerita syurga. Selepas tunggu di telaga, waktu tu baru melintas, kemudian masuk syurga. Semua umat Nabi SAW, seorang demi seorang naik. Bukan umat Rasulullah sahajalah, semua manusia naik titi sirat. Tadi Ustaz sebut 5 makhluk. Ya, 5 makhluk. Yang ditimbang 2 saja, 3 lagi tidak ditimbang. Tuan-tuan, siapa 3 lagi tak ditimbang? Siapa yang boleh jawab boleh balik awal. 3 lagi yang tidak ditimbang: binatang, malaikat, syaitan. Ni tak ditimbang. Syaitan terus masuk neraka. Malaikah tidak ditimbang, dia terus naik ke atas. Malaikat akan naik ke atas. Binatang dipanggil, ditimbang, tapi kemudian bukan ditimbang, maksudnya dibalas. Binatang, itu panjang lah, dia jadi panjang huraian dia. Binatang dipanggil, yang mana pernah buat zalim kepada kawan dia dibalas ketika itu. Binatang, ya, Allah sebut dalam Quran surah At-Takwir, idza syamsu kuwirat, balik buka sampai ayat wa idzal wuhushu husyirat. Balik pakat buka, idza syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat, sampai ayat wa idzal wuhushu husyirat. Dan apabila kalian melihat binatang-binatang juga dibangkitkan oleh Allah untuk dimahsyarkan. Banyaklah Ustaz. Memang pun banyak. Daripada tadi saya beritahu, maha banyak. Makhluk ini jadi maha banyak di mahsyar, punya banyak. Jadi satu tempat yang sangat menggerunkan. Wa khasya'atil aswatu lirrahman. Kalian tidak akan mendengar suara di padang mahsyar. Fala tasma'u illa hamsa. Macam ni sekarang. Semua melihat tapi diam. Termasuk binatang, tak ada. Kambing tidak mengambek, harimau tidak mengaum, anjing tidak menyalak. Apabila semua orang dah masuk ke dalam syurga, Nabi ceritakan, yang ni saya suka sebut. Cerita ni saya suka sebut tentang syurga ni. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bismillah, aku melihat, kata Rasulullah, Allah tunjuk kepada aku lelaki terakhir keluar daripada neraka dan lelaki terakhir masuk ke dalam syurga. Hadis ni masyhur. Saya lajukan.
antara mukjizat Rasulullah yang 1000 tu, Nabi pernah melihat syurga waktu Nabi solat. Allah buka syurga waktu solat tu, Allah buka tengok syurga. Banyak mukjizat Nabi. Nabi pernah lihat azab neraka, Nabi pernah lihat azab mahsyar, Nabi pernah melihat arasy Allah, Nabi pernah melihat malaikat Israfil, Nabi pernah melihat pelbagai lagi. Antara yang Nabi lihat ialah lelaki yang terakhir keluar daripada neraka. Contoh cerita ni bermaksud setelah berapa ribu ataupun berapa puluh juta tahun semua diseksa ikut tahun masing-masing, kemudian Allah mengarahkan siapa yang ada di dalam hatinya iman, walaupun sebesar zarah, boleh keluar daripada neraka, mereka tidak kekal. Maka keluarlah seorang demi seorang, lalu dimandikan dengan air daripada sungai syurga. Ni nak pulihkan, dia sudah menjadi arang, kata Nabi, fahman, dah menjadi arang. Laki yang terakhir ni dia pun keluar. Dia berjalan, kemudian terjatuh, merangkak, kemudian terjatuh, menyulur, kemudian terjatuh. Yang di bawah tu apa dia? Yang macam askar tu, kita jalan, orang panggil apa tu? Orang Kedah panggil menyulung. Sini apa dia? Merangkak tu kan? Yang dia bawah, yang di bawah lagi tu. Merangkak, menyulur. Lelaki ni keluar terakhir daripada neraka, berdiri berjalan sekejap, jatuh, merangkak, jatuh, menyuluh di bawah, jatuh, berdiri balik. Kemudian api neraka dia ikut lagi, api neraka masih menyampar. Wa tasfa'uhu an-naru marrah. Nabi kata api neraka yang saki-baki sisa-sisa tu masih ikut dia. Dia ngelak macam tu. Tuan-tuan faham tak keadaan tu waktu keluar daripada neraka tu? Bila dia dah lepas daripada neraka, dia kata alhamdulillahillazi najjani minki. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku daripada kamu. Dia tengok api neraka, pengalaman duduk dalam neraka. Tuan-tuan bayangkan, dia adalah manusia yang paling lama yang berada dalam neraka di kalangan ahli syurga. Ada yang tak faham? Umat Nabi Muhammad yang masuk neraka tetapi masih berbaki iman, tak pernah mensyirikkan Allah, menghina agama Allah, dia ada peluang untuk masuk syurga. Lelaki ini adalah lelaki yang paling lama dibakar di dalam neraka dia ni, di kalangan ahli syurga. Bila kali terakhir dia keluar masih disambar oleh api-api kecil daripada neraka, dia pun lari macam tu, dia pun tengok, dia kata alhamdulillah, Allah SWT selamatkan aku. Laqad a'tanillah, dan hari ni Allah Ta'ala bagi kepada aku. Tuan-tuan tengok apa disebut dengan mulut dia. Hari ni Allah telah bagi kepada aku satu pemberian yang Allah tak pernah bagi kepada mana-mana orang dahulu dan hari ni. Dia ingat Allah keluarkan dia daripada neraka buat selama-lamanya, Allah selamatkan dia daripada api neraka, yang itulah nikmat yang paling besar dalam alam ni. Padahal dia adalah lelaki terakhir daripada neraka. Dia tu yang terakhir. Dia sebut macam tu. Dia kata alhamdulillah, Allah selamatkan aku, dan inilah nikmat yang paling besar yang pernah diberikan kepada semua makhluk. Dia ingat dia dapat. Kemudian dia pun berjalan. Ke mana tuan-tuan? Sirat, titian, titi sirat tetap kena naik, siapa pun dia, walaupun Nabi Muhammad SAW tetap kena lintas. Cumanya Rasulullah dengan VVVIP yang di kalangan umat Nabi Muhammad yang masuk syurga tanpa ditimbang tadi, langkah kaki kanan di atas titi sirat, kaki kiri dah duduk depan halaman syurga. Bukan masuk syurga lagi, duduk depan pintu dah. Sekelip mata aja, langkah sampai.
Ada orang setahun. Lamanya ustaz berjalan atas titik. Ya. Bawah neraka. Nampak api naik. Warna apa? Hitam. Ada orang 5 tahun. Lamanya ustaz. Ya. Dan ada orang 100 tahun di atas titik sirat itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. 100 tahun. Selepas 100 tahun, bukan sampai depan pintu syurga, jatuh, masuk ke bawah. Laki ni naik titik sirat. Macam itulah. Sekejap dia merangkak, sekejap dia berdiri, sekejap dia jatuh. Tapi bukan jatuh ke neraka, jatuh atas titik sirat. Bangun balik, macam itulah sampai depan pintu syurga. Dia pun langkah kaki, bukan masuk syurga. Tuan-tuan, pintu syurga, ruang di depan itu luas. Tuan-tuan pergi istana, buka pintu pagar istana, terus masuk dalam istana kah? Belum lagi. Taman istana. Taman istana. Inilah taman syurga, belum masuk syurga lagi. Lelaki ni bila dia sampai, dia pun nampak satu pohon yang besar, nampak daripada jauh. Dan kemudian dia nampak ada sungai yang mengalir. Dia kata, Rabbi, ya Allah, boleh tak dekatkan aku dengan sungai dan juga pohon besar itu? Tuan-tuan, lama duduk dalam neraka. Dia nampak sungai syurga yang Allah buat daripada susu, yang Allah buat daripada madu, yang Allah buat sungai syurga. Dia tengok, Allahu Rabbi, pohon yang rindang. Kalau tuan-tuan pergi negara Europe ke kan, Turki, tuan-tuan tengok pemandangan itu, kalau Allah izinkan untuk tuan-tuan tinggal di situ pun tak apa dah. Pemandangan pokok, saya pernah tengok pokok 5-6 batang, tepi itu sungai. Termenung saya di situ, termenung tengok, Allahu Rabbi. Tengok tu termenung. Berhenti di situ tengok pokok yang rindang tu, tengok air yang mengalir di bawah. Lelaki ni dia nampak pokok, dia nampak sungai, dia kata, ya Allah, boleh tak bagi saya duduk bawah pokok tu? Tuan-tuan, dengan siapa dia berbicara? Allah Rabbul Alamin. Siapa yang sambut lelaki terakhir dalam syurga ni? Allah Rabbul Alamin. Dia kata, ya Rabb, adnini min hadhihi syajarah fali astadhilla bi dhilliha wa ashraba min ma'iha. Ya Allah, boleh tak bagi aku dekat dengan pokok tu? Aku nak duduk di bawah pokok tu, nak berteduh, kemudian nak minum. Kata Allah, ya bena Adam, wahai keturunan Adam, kalau aku bagi, nanti aku risau kamu akan minta benda lain pula. Dalam keadaan Allah Maha mengetahui apa yang akan lelaki ni lakukan. Allah Ta'ala kata, wahai pemuda, wahai anak Adam, kalau aku bagi yang ni, sa'altani ghairaha, kamu akan minta benda lain. Dia kata, la ya Rabb, la. Fayu'ahiduhu Allah, dia berjanji dengan Allah. Fayu'ahidullah, janji, dia kata janji, tak minta. Allah Ta'ala pun bawa dia, maksudnya izinkan dia, dia pun pergi bawah pokok tu, dia pun duduk seronok minum. Tengah-tengah duduk minum, rehat di bawah pokok tu, dia nampak di depan lagi pokok lagi besar dan sungai lebih luas dan lebih cantik. Dia pun bangun, dia kata, ya Allah, buat dah. Tengok perangai manusia. Dia kata, ya Allah, kali ni ya, boleh tak pokok depan tu lagi, sebab pokok tu lagi luas daripada pokok ni. Allah Ta'ala kata, alam ta'hadni, bukan tadi dah janji kah? Dia kata, ya Allah, kali ni dia. Tuan-tuan tengok perangai manusia. Dan tuan-tuan lihat betapa kasihnya Allah kepada manusia. Saya pernah ceramah tajuk tu dalam IKIM FM. Betapa kasihnya Allah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, kata Rasulullah, sangat kasihkan kepada kalian.
Allah lebih sayang kalian daripada ibu dan ayah kalian, kata Rasulullah. Sampai depan pintu syurga manusia buat perangai. Allah dah bagi dah gaji 3,000. Dia kata, ya Allah, kalau 3,5 seronok lah, boleh mai kuliah lebih. Betul tak? Betul. Allah pun bagi tahun depan tu 3,5. Kuliah tak datang juga. Dia kata, ya Allah, barang mahal, kalau Allah Ta'ala bagi 4,000, insya-Allah seminggu sekali boleh pergi kuliah subuh. Dia tipu. Allah bagi gaji dia naik 4,000, dia tak pergi juga. Sampai depan pintu syurga, dia kata, ya Allah, boleh tak pokok tu, yang tu lagi besar pokok tu, ya Allah, sungai dia lebih cantik. Allah Ta'ala kata, tadi bukan janji. Ya Allah, bolehlah. Subhanallah. Ya Allah, bolehlah, ya Allah. Dia minta merayu. Apabila melihat dia merayu dan bersungguh-sungguh, kata Nabi, Allah benarkan dia, pergi pokok tu. Dia janji tak mau minta. Dia sampai di pohon yang kedua, dia nampak pohon yang ketiga jauh lebih besar daripada pohon pertama dan yang kedua. Waktu tu juga dia minta, ya Allah, boleh tak nak pokok tu? Dan maha sayang Allah kepada manusia kita ni, tuan-tuan. Maha sayang Allah. Allah Ta'ala kata, pergilah. Dan pokok ketiga itu betul-betul depan pintu syurga. Bila sampai di situ, Allah Ta'ala sebut kepada dia, Allah sendiri, masuk. Masuk. Kata Rasulullah, fayukhayyalu ilaihi annaha mal'ah. Hadis ni hadis sahih. Tuan-tuan tahu apa berlaku? Allah Subhanahu Wa Ta'ala bergurau dengan lelaki ni. Lalu Allah buat syurga seolah-olah penuh. Tuan tengok sifat Allah. Lalu Allah bergurau dengan lelaki ni. Kata Rasulullah, Allah buat syurga seolah-olah penuh. Kuasa Allah. Lelaki ni pun masuk. Penuh ni. Istana ni ada nama orang, istana ni nama orang. Dia pusing tengok. Dia pun keluar balik ke pintu syurga. Ya Allah, innaha mal'a. Ya Allah, penuh syurga. Allah Ta'ala kata, tidak. Tuan-tuan tengok, Allah dengan kita. Allah Ta'ala kata, tidak, masuk. Banyak tempat kosong. Dia pun masuk kali yang kedua. Allah buat bagi penuh syurga. Dia tengok penuh, nampak macam penuh. Keliling syurga, jauh dia pergi, penuh. Dia pun keluar balik ke pintu syurga. Dia kata, ya Allah, penuh syurga. Allah Ta'ala kata kepadanya, ingat tak dulu kemewahan dunia ketika kamu hidup dulu? Manusia terkaya, kekayaan negara-negara di dunia dulu. Dia kata, ingat, aku berikan kepada kamu hari ini seganda dunia. Tuan-tuan, seganda dunia. 2 kali ganda, 3 kali ganda, 4 kali ganda, 5 kali ganda dunia, 6 kali ganda. Ketika Allah sebut 10 kali ganda dunia, waktu tu dia hentikan. Dia kata, ya Rabb, wahai Tuhan, atastahzi'u bi wa anta rabbul alamin. Kenapa duk memperolok-olokkan aku sedangkan kamu ni Tuhan sekalian alam? Dia ingat Allah pemain dia. Bila Allah sebut, wahai fulan, aku berikan kepada kamu lelaki terakhir di dalam syurga, nikmat 1 kali ganda dunia. Sampai Allah sebut 10 kali ganda dunia. Waktu tu dia sebut dengan Allah, ya Allah, kenapa mempermain-mainkan aku sedangkan kamu Tuhan sekalian alam? Dia ingat Allah perli dia. Lalu Allah pun jawab, inni la astahzi'u bik walakinni ala ma asya'u qadir. Aku tidak permain-mainkan kamu, tetapi aku nak beritahu bahwasanya aku mampu untuk melakukan apa sahaja yang aku kendaki kepada hamba-hambaku yang beriman. Tuan-tuan, kalau lelaki terakhir macam tu kekayaan dia, kalau lelaki terakhir begitu sekali kemewahan dia, kenapa hari ini
kita bertungkus lumus, bermati-matian mengejar dunia. Kenapa kita hari ini bermusuh dengan ibu dan adik-beradik? Semata-mata kerana berebut-rebut harta dunia. Berebut, musuh dengan abang adik, tak bercakap berbelah-belah tahun. Banyak sangat ke yang kita dapat? Nabi pun sampai di depan pintu syurga. 7.5 sejam dah ni tuan. Tuan ingat setengah jam lah. Sejam dah. Boleh berhenti lah. Baru depan pintu syurga tuan. Baru depan pintu syurga. 10 minit lagi berhenti. Saya tengok duk tukar pelipat banyak kali tu. Kanan masuk kiri, kiri masuk kanan. Lenguh dah. 10 minit. Ni baru depan pintu syurga. Apabila Rasulullah sampai dengan VVIP tadi, yang ramai tadi, ramai umat Nabi sahaja, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja, di kiri dan kanan Nabi Abu Bakar dan Umar. Pintu syurga dalam keadaan tertutup. Buka ke tutup tuan? Tutup. Tuan-tuan tahu lebar pintu syurga? Ni pintu masjid. Besar tu dia lah. Tu pintu masjid 3 meter 4 meter. Aku melihat pintu syurga, kata Rasulullah, lebarnya ialah perjalanan daripada Mekah ke Busra. Busra ni di Syria, Basrah di Iraq, Busra di Syria. Mekah ke Busra lebih kurang 1,500 km, lebih kurang. Lebar pintu syurga Mekah ke Busra, kata Nabi. Di tengah-tengah itu ada tombol yang berwarna merah yang besar. Ketika aku sampai nanti di depan pintu syurga itu dalam keadaan tertutup. Tuan-tuan, sekarang pagi ni pintu syurga buka ke tutup? Tutup. Pintu syurga hanya dibuka setahun sekali, iaitu pada bulan Ramadan. Itu cerita Ramadan. Keistimewaan Ramadan sehingga Allah buka pintu syurga. Habis Ramadan tutup. Sekarang tutup. Berlaku kiamat, pintu syurga dalam keadaan tutup. Manusia berada di mahsyar berapa ratus ribu tahun, pintu syurga dalam keadaan tertutup. Nabi sampai dengan kumpulan VVIP depan pintu syurga, juga pintu syurga dalam keadaan tertutup. Maka Nabi SAW manusia pertama yang mengetuk pintu syurga. Lalu malaikat bertanya, siapa? Lalu Nabi pun menjawab, namanya yang mulia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata malaikat, Allah mengarahkan aku untuk tidak dibuka pintu ini, kecuali yang datang mengetuknya yang pertama ialah Muhammad. Orang lain tak boleh masuk. Sampai Muhammad yang ketuk dulu, baru semua boleh masuk. Buka pintu syurga. Bila duduk depan pintu syurga, Allah tukar semua kita. Tuan-tuan, kita bangun di padang mahsyar, bangun daripada tempat kita dikubumikan dengan tubuh badan ini. Ni tuan-tuan tengok dalam masjid ni, tubuh badan yang tuan-tuan pegang, tangan ni dengan tangan ni lah, dengan badan inilah, dengan kepala inilah, dengan kaki inilah di padang mahsyar. Tubuh, rupa, berat, warna kulit yang sama. Maksudnya kalau Tok Imam tengok Tok Bilal, dia kenal ni Tok Bilal Masjid Khalifah. Tengok ni Tok Bilal ni. Ni pinjaman. Tuan-tuan tengok ni, tangan ini pinjaman, rupa ini pinjaman. Manusia yang kejar akhirat jangan sedih. Allah bagi macam mana pun rupa kita, kulit kita, jangan sedih. Pinjaman 60 tahun saja. Masuk syurga, kesemua menjadi tampan dan kesemua menjadi cantik. Seandainya seorang bidadari syurga menghulurkan mukanya untuk melihat muka bumi Allah, orang Kedah kata suar muka. Dia duduk di syurga, dia suar muka. Dia suar muka dia tengok ke bumi ni.
Nabi kata la adaat ma bainahuma, maka terang benderanglah di antara langit dan bumi. Dan keseluruhan langit dan bumi tersebar bau keharum-haruman. Dia baru tengok aja tuan-tuan, dia baru tengok aja, dia baru suar muka dia wangi di antara langit dan bumi. Oh, dia bidadari. Oh, bidadari macam mana ni? Manusia. Bidadari ini manusia. Seperti mana Allah Ta'ala berikan bidadari kepada lelaki, orang perempuan pun dapat juga. Saya nak sebutnya, sehebat-hebat bidadari, bila isteri Nabi SAW dengar Nabi cerita pasal bidadari ni, Nabi kata bidadari ni macam ni, macam ni. Isteri Nabi tanya, ya Rasulullah, hebat bidadari, cantik bidadari, mulia bidadari, wanita dunia muslimah, wanita dunia yang masuk syurga, kalau dibandingkan dengan bidadari, siapakah yang lebih mulia ya Rasulullah? Orang perempuan kan, bila dia dengar bidadari ni untuk suami apa semua, dia pun tanya, ya Rasulullah, wanita dunia yang masuk syurga dengan bidadari, siapa yang lebih mulia? Nabi pun jawab, tentu sekali wanita dunia yang masuk syurga. Lebih cantik daripada bidadari, lebih mulia daripada bidadari. Bila nak masuk syurga, Allah SWT pun tukar. Kita tak tinggi 1,5 meter ni dah. Ni 1,5 meter ya. Ada hak rendah lagi kan? Nak ambil benda tinggi pun susah Ustaz kan? Semua ahli syurga, ketinggian mereka adalah 60 hasta. Semua sekali. Ni tuan-tuan tengok tiang ni, 60 hasta ni lebih kurang 30 meter. Ni lantai ke atas berapa tiang ni? 30 ada? Tak sampai. Tinggi lagi lah. 60 hasta tinggi lagi. Tuan-tuan, ahli syurga tinggi ni. Gigi ahli neraka tinggi ni. Besar ni. Lagi besar ahli neraka. Ahli syurga tinggi. Kesemuanya umur 33 tahun. Semua muda. Masuk dalam syurga. Ketika Nabi berdiri di depan pintu syurga, kata Rasulullah, aku melihat kebanyakan ahli syurga adalah di kalangan orang miskin, al-masakin. Qumtu ala babil jannah, aku berdiri di depan pintu syurga dan aku mendapati majoritinya adalah orang-orang yang miskin, fakir. Tuan-tuan, pagi ni kita siapa? Fakir kah? Banyakkah fakir dalam masjid ni? Boleh jadi tak ada seorang dua je. Ni banyakkah fakir miskin dalam masjid ni pagi ni? 95% orang yang sederhana. Kita bukan fakir, kita bukan miskin. Jaga-jaga tuan-tuan. Nabi kata aku berdiri di depan pintu syurga, aku mendapati majoriti daripada ahlinya adalah di kalangan fuqara dan masakin. Jaga-jaga orang kaya, kuota sikit. Kuota sikit. Sebab dengan kekayaan ramai orang yang jauh daripada Allah. Tuan-tuan, manusia makin kaya, makin pemurah kan makin kedekut. Majoriti manusia bila Allah bagi kekayaan, makin pemurah kan makin kedekut. Makin kedekut. Lagi kaya, lagi kedekut. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi masuk dalam umur 33 dalam keadaan tak ada janggut dan jambang, tak ada dalam syurga. Jurdan murdan mukahhalin abna 33, Nabi kata. Tak ada bulu-bulu di dalam badan, tak ada dah. Nak cukur bulu ketiak tak perlu dah. Bulu-bulu ni tak ada. Ni harta di sini pun tak ada, rambut ada. Semua muka berlainan, tetapi kesemuanya cantik dan kesemuanya kacak.
lahum ma yasha'un, apa sahaja yang mereka nak. Bila sahabat tanya, ya Rasulullah, unta ada tak dalam syurga ya Rasulullah? Nabi pun cerita ada. Kuda ada, unta ada. Sahabat lain tanya soalan lain pula. Bila tanya soalan lain, Nabi kata lahum ma yasha'un. Tak payah tanya, dalam syurga ni apa sahaja yang kalian bayangkan ada, kalian dapat. Pokok tidak bermusim, buah tidak bermusim, tidak panas dan tidak sejuk. Berjalanlah di mana saja, kalian tengok pokok buah-buahan tidak bermusim dan tidak pernah terputus. Kita tengok tinggi ni, nampak macam buah durian bentuk tu. Macam buah durian ni tinggi, mana ada orang kait buah durian. Kita pun buat tangan macam tu. Wa dhullilat qutufuha tadlila. Tadi imam baca subuh kan, tu ayat syurga tu. Ranting syurga tu, ranting pokok tu dia turun. Wadaniyatan alaihim. Kemudian Allah sebut lepas tu wa dhullilat qutufuha tadlila. Ranting itu turun macam tu, kita pun suar tangan macam tu, buah tu duduk sampai atas tangan kita. Kalau kita duduk di bawah macam tu, dia turun sampai ke bawah. Lepas kita pun pegang, buka. Yang itulah tuan-tuan nikmat syurga secara ringkas pada pagi ni. Sekadar tu dulu insya-Allah. Yang tak sempat lah kita nak kongsi semua sebab cerita dia memang panjang lah tuan-tuan. Ada 1 jam setengah lagi dia punya penceritaan dalam tu. Apa yang penting pagi ni kita faham bahawasanya tempat dan kampung halaman kita adalah syurga. Bapa kita Adam alaihissalam berasal daripada situ. Ibu kita Hawa alaihissalam berasal daripada situ. Dan kita mesti balik ke kampung halaman kita. Anak derhaka, dia tak balik kampung halaman dia, dia pergi ke neraka. Moga-moga Allah himpunkan kita dalam syurga Firdaus, insya-Allah, mendapat redha Allah, melihat wajah Allah, zat Allah, berada di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang baik daripada Allah, yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Pagi ni juga saya datang untuk kutipan dana bagi pembinaan akademi kolej saya. Tidak bermotifkan keuntungan. Tempat tu yang saya nak bina, tanah dah siap, bangunan satu pun tak naik lagi. Ni baru nak naik Disember 2017 ni, nak naik bangunan yang pertama. Keseluruhan kompleks 8 juta. Duit yang berjaya dihimpun 100,000. Ni saya baru mula tour lah. Tour pertama saya untuk pembinaan sekolah ni, kolej ni, di sini lah, Terengganu. Nak tengok orang Terengganu kesungguhan berinfak tu kan. InsyaAllah lah, ni hari yang kedua saya, esok yang terakhir insyaAllah. Saya pusing sini, di belakang tuan-tuan ada tabung. Tu yang pertama, ada tabung, tuan-tuan boleh sumbang lah takat yang kita mampu. Yang kedua tuan-tuan, yang ni borang, saya nak cari pewakaf. Pewakaf sebulan RM100. Kalau tak mampu, kurangkan RM99 kan, ataupun ikutlah 90 ke 80 ke, setahun saja tuan-tuan, bukan sampai 7-8 tahun, setahun saja. Tuan-tuan wakaf sebulan sekali RM100 selama setahun, masukkan dalam akaun sekolah. Bagi nama, bagi nombor telefon. Saya nak cari 1,000 orang. Sekarang dah dapat 200, dah ada satu grup. Nama, nombor telefon ni saya akan kumpul dalam grup WhatsApp, letak dalam grup. Dalam tu saya bagi maklumat. Sekolah dah dibina sekian-sekian apa semua, duit kita ada banyak ni sekian. Baru ni saya baru melangkah setapak. Ni baru setapak, baru setapak. Tuan-tuan yang Allah bagi kelebihan, kelebihan, boleh bagi nama dan nombor telefon. Sekali tuan-tuan bagi nama kepada saudara Zarifi, dia yang akan bantu saya kumpulkan nama dan nombor telefon sahaja. Wakaf bulanan setahun. Lepas setahun selesai, cukup insya-Allah. Kalau saya dapat 1,000 orang, sebulan 100,000,
bolehlah naik bangunan sikit-sikit sampai setahun, insya-Allah lah tuan-tuan. Lepas setahun kita cari orang lain pula kan, sebab tak mau bebankan. Jadi saya rasa sekadar tu dulu. Semoga Allah SWT sentiasa buka hati kita untuk melakukan kebaikan, sentiasa memudahkan kita untuk melakukan kebaikan, dan akhirnya Allah SWT dengan kebaikan itu kita boleh masuk, mendapat redha Allah dan masuk ke dalam syurga, insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, ajarkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, manfaatkanlah ilmu yang Kau curahkan kepada kami. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu, amal ibadah dan keikhlasan dalam kehidupan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, seperti mana kami dihimpunkan dalam rumah-Mu, ya Allah, himpunkanlah kami dalam syurga Firdaus-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, di kalangan kami insya-Allah ada yang menjadi bakal ahli syurga. Dia juga sedang mengangkat tangan kepadamu, ya Allah. Maka dengan keberkatan orang itu, ya Allah, Kau ampunkanlah juga kami, Kau masukkanlah juga kami ke dalam syurga, Kau redhakanlah juga kami, ya Allah, dengan keberkatan orang itu, ya Allah. Kau muliakanlah juga kami dan anak-anak kami dengan redha-Mu dan dengan syurga Firdaus-Mu, tanpa dihisab dan tanpa azab. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.